Jentera GRS digasak-gandakan usaha santuni rakyat menjelang PRU DUN Sabah ke-17. Setiap kawasan, kampung dan taman perumahan perlu dijadikan medan perjuangan bagi memastikan mesej dan aspirasi GRS sampai kepada setiap pengundi. Kita minta semua jentera pilihan raya kita di cawangan-cawangan, di pusat daerah mengundi dan bahagian-bahagian mesti bekerja keras daripada sekarang sehinggalah penetapan calon dan seterusnya hari pembuangan undi. Datuk Haji G ditemui media selepas melancarkan jentera GRS di Kota Kinabalu. Beliau terus mengingatkan jentera GRS agar tidak mudah menyerah, sebaliknya terus berjuang dengan semangat tinggi dan tekad yang tidak tergoyah. Jelasnya pilihan raya kali ini bukan sekadar soal mendapatkan mandat baru, tetapi perjuangan mempertahankan masa depan Sabah agar terus maju. Justru perjuangan GRS harus diteruskan dengan iltizam dan disiplin yang tinggi bagi memastikan Sabah terus ditadbir oleh kerajaan yang stabil dan berwibawa. Menjelang PRU DUN Sabah ke-17, pengundi muda teruja menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih sekaligus terlibat secara langsung dalam sistem demokrasi negara. Ya, ini kali pertama saya mengundi. Saya sudah berumur 18 tahun dan sudah layak untuk mengundi. Saya sudah cek melalui MySPR. Ya, saya sangat teruja. Saya sangat teruja karena ini merupakan kali pertama saya mengundi dan saya sudah membuat semakan di dalam SPR. Jadi saya rasa sangat ceria lah, sangat bangga. Saya sangat teruja untuk mengundi. Pada 29 November ini, saya sendiri akan merasai pengalaman sendiri untuk memilih kerajaan yang baru. Sebab pendapat saya, satu undian membawa masa depan kepada kerajaan kita. Saya sangat excited sebab ini pertama kali saya sebagai seseorang yang akan mengundi kerajaan masa akan datang lah. 1,784,843 layak mengundi pada PRU DUN Sabah ke-17. Maklumat pengundian boleh disemak menerusi spr.gov.my atau aplikasi MySPR Semak. Bagi mempertahan hak dan kebajikan pekerja, Kementerian Sumber Manusia Kesuma tidak akan berkompromi dengan mana-mana majikan yang gagal menyalurkan caruman perkeso terhadap pekerja. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad menegaskan tindakan undang-undang akan diambil bagi memastikan majikan mematuhi tanggungjawab ini. Langkah pertama, kita akan buat secara penyelesaian secara baik di pejabat di bawah JTK, Jabatan Tenaga Kerja. Kemudian kalau tak dapat penyelesaian secara di pejabat, kita terpaksa bawa ke mahkamah. Dan di mahkamah itu akan buat putusan dan beliau tidak mungkin boleh engkar arahan mahkamah. Kesuma terus komited meningkatkan kesedaran kepentingan mencarum dalam skim perkeso agar kebajikan pekerja sentiasa terpelihara sekiranya berlaku kemalangan atau kehilangan upaya. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP terus perkasa modal perniagaan keluarga sebagai tonggak baharu keusahawanan negara. Penganjuran Seminar Usahawan Madani Perniagaan Keluarga oleh Institut Keusahawanan Negara INSCAN antara usaha memastikan perusahaan keluarga dapat berkembang secara mampan serta diwarisi antara generasi. Kita mahu lebih banyak keluarga di Sabah dan di seluruh negara tampil dengan mewujudkan perniagaan perusahaan baru bercirikan kepada keluarga. Bukan hanya sebagai satu perusahaan syarikat, tapi juga sebagai satu gerakan koperasi. Dan banyak potensinya. Sama ada dalam sektor keterjaminan makanan, sektor perkhidmatan teknologi. Datuk Iwan menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan seminar ini di Kota Kinabalu. Katanya fokus kepada keusahawanan keluarga bukan sekadar menambah pendapatan isi rumah, tetapi membentuk generasi pewaris yang mampu mengekalkan kelangsungan perniagaan. Ke arah memupuk minat pelajar dalam bidang STEM, UMS mengambil inisiatif menganjurkan Sabah Festival of Ideas (SFOI) dan program Mereka Cipta.
Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmud yakin program ini bukan sekadar mengetengahkan idea baharu, sebaliknya pemangkin kepada usaha melahirkan generasi muda yang kreatif dan inovatif. Ini kita akan dapat menarik idea-idea daripada akar umbi ini, daripada masyarakat yang kita panggil kearifan lokal ini, dan juga daripada sekolah-sekolah kita. Jadi kita angkat ini sekaligus juga menarik minat mereka untuk meminati sains dan teknologi ini, STEM. Sebenarnya ini adalah alat yang mana dapat membantu untuk menyelesaikan masalah bila masalah melibatkan injektor, kendaraan petrol. Untuk cabaran saya selama menjalankan projek ini adalah first, saya untuk menjalankan penulisan kurang tidurlah. Dan dia punya tekanan tu. Tapi lepas dorongan dari guru, rakan-rakan, ibu bapa, saya semakin confident, semakin yakin untuk menyerapkan projek ini sebenarnya. 465 inovasi dihimpunkan bagi SFOI manakala 206 penyertaan pertandingan Reka Cipta. Hasil penyelidikan program ekspedisi saintifik Lembangan Sungai Darau 2025 memperkukuh perancangan dasar dan strategi pembangunan pelancongan berteraskan kelestarian alam sekitar serta kesejahteraan komuniti. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Dato' Sri Dr. Sabin Samita berkata, hasil penyelidikan diperoleh membolehkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK merancang pembangunan pelancongan lebih sistematik dan berdaya tahan. Selaras matlamat menjadikan Kota Kinabalu sebagai bandaraya hijau, pintar dan berdaya tahan menjelang 2030. Demikian ucapannya dalam majlis perasmian penutupan dan pembentangan kertas kajian penyelidikan program ekspedisi saintifik Lembangan Sungai Darau UMS DBKK Sustainable Tourism Living Lab Innovation and Engagement di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Ketua Pengarah DBKK Sektor Perancangan dan Pembangunan Dato' Livret Wong. Sementara itu, Timbalan NEB Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Dr. Rossalam Sabatli yang mewakili NEB Chancellor UMS berkata, kolaboratif ini sejajar aspirasi UMS untuk menjadikan universiti rujukan dalam bidang biodiversiti tropikal dan kelestarian alam sekitar. Beliau yakin program ini menjadi asas kepada penyelidikan lanjutan, dasar pembangunan mampan serta pemeliharaan khazanah semula jadi Sabah. Program ekspedisi saintifik Lembangan Sungai Darau 2025 telah dilaksana pada 4 hingga 11 September. Kita ada find a few endemic species yang kita rasa ia menjadi identik kepada darau lah. Jadi in terms of pelancongan kelip-kelip itu sendiri, kita boleh kata sungai itu ada memerlukan pengurusan yang kata jangka panjang untuk mencapai kapasiti yang cukup untuk pembiakan kelip-kelip di kawasan itulah. Perpaduan dan keharmonian dalam sambutan pelbagai perayaan kaum mewarnai kehidupan rakyat di negeri ini sekaligus mencerminkan semangat Malaysia Madani. Kemeriahan ini turut dirasai sempena sambutan Hari Deepavali di Sabah. Kalau kira pandangan Deepavali dalam Sabah memang meriah sangat sebab semua etnik Sabah ini semua akan merayakan Happy Deepavali. Saya terima kasih banyak kerana semua boleh merayakan Happy Deepavali Nalwal Tekel. Kalau di Sabah ini kami walaupun macam kita cakap tadi memang etnik Sabah India ini minoriti, tetapi kami merayakan bila merayakan dengan etnik-etnik lain dia sungguh luar biasa. Semua boleh campur. Ucapan saya, selamat Hari Deepavali, marilah kita merayakan sama-sama hari perayaan ini. Sambutan Hari Deepavali di negeri Sabah walaupun disambut secara sederhana tapi cukup meriah lah. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Deepavali Nalwal Tekel kepada semua yang menyambut merayakan Deepavali. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Buma Wayne. Malaysia Madani, rakyat disantuni.